Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Apa khabar sidang pendengar sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat, tenang dan ceria dalam melalui hari-hari yang mendatang. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dalam Al-Quran terdapat 13 tempat di mana Allah Subhanahu wa taala bertanya, afala ta'qilun, yang bermaksud, tidakkah kamu menggunakan akal kamu? Persoalan ini menunjukkan bahawa peranan akal itu penting untuk menentusahkan yang mana hak ataupun yang mana yang batil. Bahkan jika kita lihat, berakal merupakan prasyarat membolehkan seseorang individu untuk memikul tanggungjawab beragama. Apatah lagi pada sisi seorang pemimpin, pastinya syarat kecerdasan akal ini menjadi tunjang kepada seorang pemimpin yang hebat. Justru hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang aspek kebijaksanaan dan intelektual sebagai ciri penting seorang pemimpin Islam. Sebagaimana Islam mengajarkan kita untuk mencari ilmu dan menggunakan kebijaksanaan dalam setiap tindakan dan keputusan kita. Sidang hadirin hadirat sekalian, asasnya kebijaksanaan adalah hasil dari pengetahuan dan pemahaman yang mendalam. Seorang pemimpin yang bijaksana harus mempunyai ilmu yang luas, memahami konteks serta cabaran yang dihadapi oleh umatnya. Kebijaksanaan juga melibatkan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dalam pelbagai situasi. Seorang pemimpin yang bijaksana akan mempertimbangkan segala aspek sebelum membuat keputusan, tidak tergesa-gesa atau terpengaruh dengan emosi. Jadi, apa pula yang dimaksudkan dengan kecerdasan intelektual? Menurut Robbins, kecerdasan intelektual adalah suatu kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan mental, berfikir dan memecahkan masalah. Sementara, menurut Reels and Teach Out, ianya berkait pada kemampuan individu untuk bertindak secara mental, seperti berfikir dan merenungkan. Dalam konteks manusia sebagai khalifah, kualiti pengukuran seseorang manusia itu adalah melalui intelektualitinya. Seperti yang kita tahu, sekiranya seseorang individu itu memiliki kecerdasan intelektual yang baik, pastinya mereka mampu menjalankan fungsi Khalifatullah. Sejajar dengan itu, relevannya baginda Nabi Muhammad SAW yang bergelar uswatun hasanah dan penutup bagi Rasul umat manusia hingga ke akhir zaman, pastilah seorang yang cerdas dan memiliki intelektualiti yang tinggi. Hal ini dapat dilihat bagaimana baginda sentiasa membuat keputusan yang terbaik untuk umatnya. Baginda juga mengajar umat untuk senantiasa meningkatkan ilmu dan berfikir secara mendalam sebelum bertindak. Hal ini selari dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Toha ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fata'alallahul malikul haqq wa la ta'jal bil qur'ani min qabl an yuqda ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma. Maka maha tinggilah Allah yang menguasai seluruh alam, lagi yang benar pada segala-galanya. Dan janganlah engkau, wahai Muhammad, tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesaikan dibacakan oleh Jibril kepadamu. Dan berdoalah dengan berkata, wahai Tuhanku, tambahilah ilmuku. Ayat ini menyeru kepada kita semua untuk sentiasa berusaha
menambahkan ilmu dalam kehidupan supaya kekal menjadi individu yang lebih baik. Namun, dalam kegairahan menuntut ilmu, perlulah sedar ilmu yang dicari itu selari dengan ketetapan syarak dan ilmu yang bermanfaat. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bercakap tentang peranan intelektualiti kepada pemimpin, ianya melibatkan kemampuan untuk seseorang pemimpin itu berfikir secara rasional, menganalisis situasi dengan teliti dan mencari penyelesaian yang berkesan. Seorang pemimpin yang intelektual akan mampu memahami perubahan-perubahan dalam masyarakat dan merancang strategi yang sesuai untuk menghadapinya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 269 yang bermaksud, Allah memberikan hikmah kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan sesiapa yang diberikan hikmah, sesungguhnya dia telah diberikan kebajikan yang banyak. Ayat ini sebenarnya menggariskan pentingnya kebijaksanaan dan intelektualiti dalam mencapai kebajikan. Dalam konteks semasa, keperluan penting aspek intelektualiti kepada seorang pemimpin ini bila mana ianya menggalakkan kepada sifat kesediaan dan kemampuan memberi tunjuk ajar terhadap cara berfikir, di samping menggalakkan pandangan yang lebih imajinatif, kreatif dan inovatif. Umat Islam pastinya tidak mahu menjadi umat yang ketinggalan dan jumud. Justru, pentingnya intelektualiti ini pada setiap pemimpin Islam dalam menghadapi pelbagai cabaran serta tuntutan semasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya menyeru sekalian kita untuk ayuh kita menjadi umat yang intelek. Ayuh kita memperkukuhkan ilmu selari dengan tuntutan semasa dan syarak. Mengambil ibrah hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Sebagai penutup, mari kita jadikan kebijaksanaan dan intelektualiti sebagai ciri utama dalam berkepimpinan. Jadilah pemimpin yang bijaksana dan intelektual, yang menggunakan ilmu, akal dan hikmah untuk membimbing umat dan mencapai keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.